Assalamualaikum dan salam sejahtera. Profesor Wan Zainuddin Haji Awang, pensyarah subjek SADN 1033 Kenegaraan Malaysia. Saya Kartini binti Osman Sukarno, nombor metrik 276513, akan membentangkan Perlembagaan Malaysia daripada bab 9. Kewujudan sesebuah wilayah sebagai sebuah negara adalah kerana identitinya. Salah satu identiti penting ialah perlembagaan atau lambang sesebuah negara berdaulat. Malaysia mempunyai perlembagaannya sendiri sebagai panduan lengkap pentadbiran dan pemerintahan negara ini. Perlembagaan ialah suatu kumpulan undang-undang tertinggi yang menentukan bagaimana pemerintahan sesebuah negara itu mesti dijalankan. Ia merupakan undang-undang dasar atau asas yang menjadi punca kepada semua undang-undang sama ada yang sudah ada atau yang bakal digubal. Menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Ia mengandungi satu set hak, kuasa dan prosedur yang mengawal hubungan antara otoriti awam dalam sesebuah negara dan antara otoriti awam dengan rakyat. Perlembagaan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan negara. Ia perlu dipatuhi dan menjadi lambang kedaulatan. Seterusnya menjadi sumber rujukan untuk mengelak timbulnya konflik. Mewujudkan kestabilan negara di mana peruntukan tidak boleh dipindah sewenang-wenangnya untuk mengelak kejadian kucak-kacir. Bertujuan mengawal perjalanan kerajaan iaitu mengelak penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa pemimpin. Mengekal keamanan iaitu tindakan mengikut prosedur undang-undang dalam perlembagaan dan menjamin keamanan sesebuah negara iaitu jaminan undang-undang dan mengelak penindasan kuasa. Adalah jenis-jenis perlembagaan. Yang pertama, perlembagaan panjang dan pendek. Yang kedua, perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Yang ketiga, perlembagaan berparlimen dan berpresiden. Yang keempat, perlembagaan ketat rigid dan longgar fleksibel. Dan yang kelima, perlembagaan bersekutu dan tidak bersekutu. Perlembagaan Malaysia adalah perlembagaan persekutuan yang berfungsi sebagai undang-undang tertinggi negara dan dibentuk dengan mengambil kira perkembangan sejarah negara sebelum dan selepas penjajahan. Ia juga menentukan pelbagai perkara tentang kebebasan asasi, kewarganegaraan, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, perundangan, peruntukan kewangan, pilihan raya, kehakiman, perkhidmatan awam dan lain-lain. Perlembagaan Malaysia dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 dan diisytiharkan pada 16 September 1963 berdasarkan Perlembagaan 1957. Dibentuk berasaskan dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ia digubal oleh Suruhanjaya Reid yang dikotai oleh Lord Reid dan 4 wakil dari negara Commonwealth. Ciri-ciri asas Perlembagaan Malaysia dikuatkuasa pada 16 September 1963 di mana ia mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. 183 perkara ini mentarif hak dan warga negara secara kasar. Sebagai contoh, perkara 32 adalah hak kepala utama negara, manakala 13 jadual menerangkan secara terperinci perkara tertentu. Sebagai contoh, jadual 3 menerangkan cara pemilihan yang di-Pertuan Agong sebagai kepala utama. Oleh yang demikian, Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang ada sekarang, perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian dan 13 jadual. Setiap bahagian mengandungi satu atau lebih perkara yang relevan. 13 jadual di dalam Perlembagaan Malaysia iaitu jadual 1, sumpah bagi pemohon untuk pendaftaran dan kemasukan, jadual 2, kuasa eksekutif persekutuan, jadual 3, pemilihan yang di-Pertuan Agong dan timbalan kepala utama negara, jadual 4, sumpah jabatan bagi yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong, jadual 5, Majlis Raja-Raja, jadual 6, bentuk sumpah dan ikrar, jadual 7, pemilihan dan persaraan ahli-ahli Dewan Negara. Jadual 8 pula adalah peruntukan yang dimasukkan dalam perlembagaan-perlembagaan negeri. Jadual 9, senarai perundangan. Jadual 10, pemberian dan sumber-sumber hasil yang diserah hak kepada negeri. Jadual 11, peruntukan bagi ordinan pentafsiran dan fasal-fasal am. Jadual 12, dimasukkan dan jadual 13, peruntukan berhubung dengan persempadanan bahagian pilihan raya.
Perlembagaan Malaysia sukar dipindah tetapi boleh dipindah melalui 4 cara, iaitu yang pertama mendapat sokongan majoriti, yang kedua mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua Majlis Dewan, yang ketiga mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua, ketiga di kedua-dua Majlis Parlimen serta persetujuan Majlis Raja-Raja, dan yang keempat mendapat sokongan 2/3 semasa bacaan kedua dan ketiga di kedua-dua Majlis Parlimen serta mendapat persetujuan YDP Negeri Sabah dan Sarawak bagi pindaan berkaitan negeri-negeri tersebut. Pindaan perlembagaan ialah tragedi 13 Mei 1969, perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia dipindah tentang kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. 4 perkara yang dilarang bagi perbincangan umum, perkara-perkara yang dianggap sensitif, soal kewarganegaraan, kedudukan orang Melayu dan bumi putera, bahasa kebangsaan dan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia merupakan gambaran kepada hasil warisan pentadbiran British selama lebih 1 abad di Tanah Melayu. Perkara tradisi yang wujud adalah merupakan keperluan untuk kestabilan negara dan penting di dalam memastikan kekukuhan dan kelancaran perjalanan perlembagaan sebagai pendukung hala tuju negara ini. Unsur-unsur tradisi yang dimaksudkan merupakan apa yang dihubung kaitkan dengan Pakatan Muni sebelum kemerdekaan dicapai, iaitu pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan istimewa orang Melayu. Pemerintahan beraja menjadi simbol kekuasaan dan kesetiaan orang Melayu. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala utama negara. YDPA merupakan kuasa tertinggi dan bertanggungjawab terhadap kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan bumi putera Sabah dan Sarawak. Di samping itu mempunyai kedaulatan dan kekebalan dari segi undang-undang. Agama Islam muncul sebagai pengaruh terbesar dalam kehidupan masyarakat Melayu sejak 500 tahun dahulu. Dalam perkara 3 Perlembagaan Malaysia, Islam adalah agama bagi persekutuan tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Pengiktirafan Islam sebagai suatu keutamaan di dalam perlembagaan memastikan kelancaran agama Islam di samping memastikan kuasa untuk perbelanjaan dan pentadbiran Islam terpelihara. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa lingua franca di Tanah Melayu dan Asia Tenggara. Kehadiran British menjadikan bahasa Inggeris lebih dipentingkan, namun begitu bahasa dinaik taraf semula selepas kemerdekaan 1957. Salah satu cara untuk mengikis pengaruh pentadbiran British terhadap masyarakat di negara ini. Bahasa Melayu disebut sebagai bahasa kebangsaan persekutuan dan bukan hanya bahasa rasmi. Kedudukan istimewa orang Melayu diletakkan di bawah tanggungjawab YDPA dalam perkara 153 Perlembagaan Malaysia, mengembalikan hak dan kedudukan orang Melayu yang hilang kesan penjajahan British. Keistimewaan dalam soal beasiswa, permit, lesen dan sebagainya terjamin. Hak kewarganegaraan penduduk bukan Melayu dan bukan bumi putera, kebebasan mengganut agama turut diseimbangkan. Unsur tradisi berperanan mengekalkan kekuasaan orang-orang Melayu dan masyarakat bumi putera daripada terhakis kesan dasar pemerintahan British. Alat menstabilkan negara dari sebarang ancaman oleh perkara yang tidak sewajarnya dilakukan oleh rakyat. Dikenali sebagai isu-isu sensitif yang diberi hak dalam perlembagaan untuk tidak dipersoalkan lagi. Oleh yang demikian, kestabilan politik memerlukan warga negara yang faham asal-usul negara ini. Rancangan Dasar Ekonomi baru cuba meningkatkan kekayaan di kalangan rakyat dengan memberi perhatian wajar terhadap pembahagian lebih adil terutamanya kepada orang Melayu dan masyarakat bumi putera dengan mengimbangi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain serta kesepakatan menjadikan kejayaan Malaysia. Itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.